Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Hasifah Iking. Okay, di video kali ini Cikgu akan berkongsi dengan subjek fizik tingkat 4 KSSM bab 2 graf gerakan linear 1 standard kandungan 2.3 gerakan jatuh bebas. Standard pembelajaran menjelaskan gerakan jatuh bebas dan pecutan graviti melalui contoh. Okey, yang kedua, mengeksperimen untuk menentukan nilai pecutan graviti. Yang ketiga ialah menyelesaikan masalah yang melibatkan pecutan graviti bumi bagi objek yang jatuh bebas. Okey, gerakan jatuh bebas. Jatuh bebas ialah satu kejatuhan objek yang disebabkan oleh daya tarikan graviti sebagai satu-satunya daya yang dikenakan ke atas objek itu. Gerakan jatuh bebas hanya berlaku di dalam vacuum. Bagaimanapun dalam silibus SPM, gerakan di dalam udara dianggap jatuh bebas di mana rintangan udara adalah diabaikan. Semua objek di sekeliling kita ditarik ke arah pusat bumi oleh daya graviti. Tarikan graviti menyebabkan objek jatuh dengan suatu pecutan. Objek yang jatuh bergerak dengan hal laju bertambah ataupun dengan pecutan seragam. Okey, kita lihat di sini raja gerakan jatuh objek dalam udara. Okey, apakah yang anda perhatikan di antara bulu pelepah dengan bola logam? Okey, apa yang anda dapat katakan ya berkaitan dengan bulu pelepah dengan bola logam? Yang mana yang akan jatuh dulu? Okey, yang mana yang akan sampai ke tanah dahulu? Okey, dalam kehidupan harian kita akan melihat objek yang berat akan jatuh dan sampai ke permukaan bumi dengan lebih cepat daripada objek yang lebih ringan. Ini adalah disebabkan adanya daya lain seperti rintangan udara. Okey, lihat raja ini. Raja di sebelah ini merupakan gerakan jatuh bebas di dalam vacuum. Okey, di dalam vacuum di mana udara tidak wujudnya. Objek yang berlainan jisim akan jatuh dengan pecutan yang sama jika rintangan udara tidak wujud. Keadaan ini akan berlaku di dalam vacuum ya, dalam keadaan vacuum. Bulu ayam dan guli yang dilepaskan dalam ruang vacuum akan mencecah lantai pada masa yang sama ya, walaupun jisim yang berlainan. Pecutan objek yang jatuh bebas disebabkan oleh daya tarikan graviti yang dinamakan dengan pecutan graviti. Okey, yang disimbolkan dengan huruf G kecil. Nilai purata bagi pecutan graviti bumi ialah 9.81 meter per saat. Hal laju objek yang jatuh bebas akan bertambah sebanyak 9.81 meter per saat setiap saat dalam medan graviti seragam berhampiran dengan permukaan bumi. Apabila suatu objek jatuh dalam medan graviti dan rintangan udara diabaikan, maka objek tersebut dikatakan mengalami jatuh bebas. Okey, menentukan nilai pecutan graviti. Objek yang jatuh bebas dalam medan graviti akan mengalami pecutan yang dikenali sebagai pecutan graviti. Oleh yang demikian, nilai pecutan graviti boleh ditentukan dengan mengukur pecutan objek berat seperti bola keluli di makmal fizik ya. Seperti raja di sebelah ya, bagaimana melepaskan bola keluli. Nilai pecutan graviti berubah dari satu tempat ke tempat yang lain.
nilai graviti adalah bergantung kepada jarak ke pusat bumi. Misalnya nilai pecutan graviti di Khatulistiwa ialah 9.78 meter per saat per saat. Okey, iaitu jaraknya 6,372 km. Manakala nilai pecutan graviti di kutub bumi ialah 9.83 meter per saat, iaitu dengan jaraknya 6,350 km. Ini adalah kerana bumi sebenarnya adalah bukan berbentuk sfera yang sempurna. Okey, kita terus kepada penyelesaian masalah yang melibatkan objek yang jatuh bebas. Objek yang dilontarkan ke atas, okey, objek yang dilontarkan ke atas dan yang dilepaskan ke bawah akan mengalami pecutan graviti. Oleh itu, persamaan gerakan linear di bawah boleh diaplikasikan terhadap objek yang jatuh bebas. Okay? So, ada 3 persamaan yang kita guna. Yang pertama adalah V sama dengan U tambah GT. Ya? G, pecutan graviti. Ya? Okay? Biasa kita guna dalam gerakan linear A. Ya? Bila dalam pecutan bebas, dalam objek yang jatuh bebas, kita gunakan G. Ya? V adalah laju akhir, U adalah laju awal, T adalah masa. Okay, yang kedua adalah S. S adalah sesaran. Okay, sama dengan UT tambah setengah GT kuasa 2. Dan yang ketiga adalah V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah dengan 2 GS. Penyelesaian masalah yang melibatkan objek yang jatuh bebas. Dalam penyelesaian, kita membuat andaian. Kita membuat andaian bahawa pergerakan ke atas, pergerakan ke atas itu adalah sebagai pergerakan positif dan pergerakan ke bawah itu adalah sebagai pergerakan ke arah negatif seperti dalam rajah di sebelah. Ya, kita lihat objek bola, bola sebagai titik asalan. Ya, bila bola itu dilontarkan ke atas, maka kita punya andaian adalah pergerakannya adalah ke arah positif. Bila objek itu dilepaskan ke bawah, maknanya andaiannya adalah pergerakan ke arah negatif. Ya, andaian arah pergerakan objek yang dilontarkan ke atas atau dilepaskan ke bawah. So, senang ingat ya. Kita lihat contoh. Bintang info bestari di sini. Bola bergerak ke atas, maka U ialah positif, ya, laju awal dia, tapi pecutan graviti dia ialah negatif nilainya. Ya, lihat contoh. Amir melontarkan sebiji bola ke atas secara menegak dengan laju 10 meter per saat. Yang pertama, hitungkan masa untuk bola itu mencapai tinggi maksimum. Dan tinggi maksimum yang boleh dicapai oleh bola itu. Abaikan rintangan udara. Dengan pecutan graviti sama dengan 9.81 meter per saat per saat. Kita lihat soalan pertama. Masa untuk bola itu mencapai tinggi maksimum. So, pertama sekali kita kena senaraikan dulu maklumat yang diberi dengan menggunakan simbol. Pertama tadi diberi laju awal adalah 10 meter per saat. Laju akhir bila pada ketinggian maksimum, ketinggian maksimum laju adalah sama dengan 0 meter per saat dan pecutan graviti G adalah sama dengan negatif 9.81 meter per saat per saat. So di sini kita kena tengok antara tiga formula yang mana yang lebih sesuai. So di sini maklumat ada U, ada V, ada G. Ya. So dia minta masa. Ya. Kita masa. So sesaran tak ada. Yang kedua, yang ketiga punya pun tak ada. So formula yang kita gunakan adalah formula yang pertama, iaitu kita pertama tadi kena pasti dulu rumus yang digunakan. So rumus yang sesuai adalah
V sama dengan U tambah GT. Okey, seterusnya kita masukkan ya nilai ya. Kita gantikan dengan maklumat yang diberi. So V sama dengan sifar, U 10, okey, tambah negatif 9.81 T. Okey, maka T adalah sama dengan 10 bahagi dengan 9.81. Maka kita akan dapat nilai T iaitu masa adalah sama dengan 1.02 saat. Okey, so soalan yang seterusnya B ya, tinggi maksimum yang boleh dicapai oleh bola itu. Okey, so yang pertama sekali kita senaraikan maklumat yang diberi. Okey, so maklumat yang diberi hanyalah hal laju awal, okey, hal laju awal dan hal laju akhir serta pecutan graviti. So di sini dia minta tinggi maksimum. Tinggi maksimum adalah melibatkan sesaran S ya di sini. So di sini formula yang kita boleh guna adalah formula ataupun rumus yang kedua dan juga yang ketiga ya. Kita boleh gunakan rumus yang kedua kerana tadi masa sudah sudah nilai masa ya, masa kita sudah perolehi. So kita boleh gunakan nilai rumus yang kedua dan juga yang ketiga. So di sini cikgu gunakan rumus yang kedua iaitu V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah 2 GS. So masukkan nilai V dia sifar, U dia 10, kuasa 2 tambah 2. Okey, pecutan graviti negatif 9.81, kemudian S sesaran. So di sini 2 darab negatif 9.81, kita akan dapat 19.62 S. So kita nak cari sesaran tinggi maksimum, maka 100 dibahagikan dengan 19.62. So sesaran adalah 5.10 meter. Okey, tinggi maksimumnya, tinggi maksimum yang boleh dicapai oleh bola itu apabila dilontarkan ke atas, yang paling maksimum adalah 5.10 meter. Okey, so di sini tengok info Bistari, persamaan S sama dengan UT tambah setengah GT kuasa 2 juga boleh digunakan ya, iaitu kita masukkan nilai masa yang kita perolehi di soalan A. So kita boleh gunakan rumus yang kedua juga ya dan dapat jawapan yang sama. Okey, kita lihat contoh yang kedua. Cara melepaskan sebiji batu dari satu tebing setinggi 10 meter. Tentukan masa untuk batu itu sampai ke tanah di bahagian bawah tebing dan hal laju batu sebelum menyentuh tanah. Abaikan rintangan udara 9.81 meter per saat Okey, so kita selesaikan dulu soalan A. Okey, masa untuk batu itu sampai ke tanah di bahagian bawah tebing ya. Okey, so kita perlu senaraikan dulu apa maklumat yang diberi. So diberi sesaran, okey, iaitu sama dengan 10 meter. Hal laju awal adalah U sama dengan 0 meter per saat ya. Okey, bila dilepaskan ke bawah, okey, dilepaskan ke bawah maknanya dia punya hal laju awal adalah sama dengan 0. Okey, dan pecutan graviti adalah sama dengan negatif 9.81 meter per saat. So, kita kena pasti manakah rumus yang sesuai untuk kita gunakan ya untuk menyelesaikan masalah ini ya. Okey, so diberi S ya, diberi S. Okey, S ada, U ada. Okey, kemudian pecutan graviti. So soalan minta masa. Okey, jadi rumus yang sesuai adalah rumus yang kedua ya. Okey, kita masukkan nilai. Kenapakah sesaran itu negatif? Ya, sesaran negatif sebab tarkan ke bawah, so ke arah bawah, maka sesaran itu adalah negatif. Okey, kemudian U adalah 0. Bila 0 darab T, 0 lah. Okey, kemudian tambah setengah darab negatif 9.81 T kuasa 2. So 2 akan darab dengan negatif 10, okay, sama dengan negatif 9.81 T square, T kuasa 2. Okay, T kuasa 2.
Kemudian T kita tulis sama dengan positif negatif. Positif negatif punca kuasa 2 negatif 20 dibahagikan dengan negatif 9.81. So, masa adalah sama dengan 1.43 saat. Okay, masa dalam negatif, masa negatif 1.43 saat itu adalah tidak diambil kira. So, kita ambil yang positif, nilai yang positif. Okay, so kita pergi soalan B. Hal laju batu sebelum menyentuh tanah. Okay, so maklumat yang diberi adalah inilah. Okay, hal laju batu sebelum menyentuh tanah adalah hal laju akhir. So, formula yang rumus yang diguna adalah V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah dengan 2 GS. So, masukkan nilai. U adalah sifar tambah 2 darab negatif 9.81 darab negatif 10. So, hal laju positif negatif. So, pelajar-pelajar perlu tulis tanda positif negatif di depannya. So, positif negatif 2 darab negatif 9.81 darab negatif 10. So, hal laju sama dengan positif negatif 14.0 meter per saat. Okay, so hal laju adalah sama dengan negatif 14.0 meter per saat. Okay, so hal laju dalam bentuk positif itu tidak diambil kira kerana batu tadi bergerak ke arah bawah. So, kita ambil tanda yang bertanda negatif di situ, ya. So, jawapan akhir adalah negatif 14.0 meter per saat. Okay, so sampai sini saja video cikgu untuk kali ini. Okay, pelajar-pelajar cuba buat soalan praktis formatif 2.3 di buku teks. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.